Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dengan topik-topik terhangat dengan saya DJ Cinta. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah Skip Campus Terus Kerja, Trend Lepasan SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberitahu Dewan Rakyat untuk 3 tahun berturut-turut ramai yang berhenti sekolah selepas SPM. Tak melangkah ke universiti college, merasakan pendidikan sehingga SPM ni kira macam dah cukup lah kan? Adakah ini lebih baik atau buruk untuk orang muda? Lepas SPM terus nak bekerja. Jadi kita nak tanya belia. Okey, sebelum kita ulaskan isu ini bersama, mari kita menjemput dan memberi ruang kepada tetamu kita pada hari ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Okey, dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar DJ Cinta? Khabar baik. Alhamdulillah, saya ucapkan. Baiklah, ingin saya perkenalkan diri. Saya iaitu Nurul Zati binti Muhammad Noor. Saya berumur 20 tahun dan merupakan seorang student dari kampus Besut, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Okey, alright. Nama panjang sangat tu. Cinta boleh panggil apa ni? DJ Cinta boleh panggil saya Ain je. Ain, okey. Sedap nama tu. Okey, Ain daripada UNIZA ya? Betul-betul. Okey, sekarang ni Ain duduk dekat mana, asal mana dan ambil study course apa ni? Saya berasal dari Selangor dan sekarang saya masih menetap di Selangor iaitu di Bandar Baru Bangi. Jadi sekarang saya mengambil jurusan IT Multimedia. Okey, sekarang Ain tengah study lagi ke macam mana? Sekarang tak study lagi sebab sekarang tengah tunggu latihan industri. Industri, kiranya dah last sem lah ni? Betul-betul dah last sem. Okey, alright. Okey, macam Ain dengar lah tadi kan, tajuk kita pada hari ini mengenai Skip Campus Terus Kerja iaitu trend lepasan SPM. Jadi Cinta nak straightforward terus boleh ke? Boleh. Boleh, okey. Jadi soalan yang pertama lah kan, adakah ini mungkin benar? Contohnya macam banyak yang dah grad tapi at last hanya kerja Foodpanda. Belajar selama 5 tahun hanya untuk bawa motor dengan makanan. Adakah dengan tempoh 5 tahun ni menjimatkan masa orang muda pada usia 18 tahun? Adakah Ain setuju dengan statement ni? Okey, baiklah. Pada pendapat saya lah, setengah pelajar yang dah grade ni, di mana mereka ni kira kata dah habis ambil SPM and kebanyakan mereka ni memilih untuk bekerja atau mencari pekerjaan terus instead sama belajar ni. Bagi saya mereka mesti ada orang kata pendirian mereka dan asbab kenapa mereka pilih untuk jalan ni lah. Sebab saya percaya yang tak semua pelajar yang dah grade ambil SPM ni semuanya datang dari orang senang dan tak semuanya bagi saya mereka suka untuk belajar. Kalau kita nak bangkitkan macam DJ Cinta isukan tadi iaitu adakah menjimatkan masa orang muda ni, bagi saya tidak, sebab sekurangnya mereka melakukan sesuatu aktiviti iaitu bekerja yang mana perkara tersebut membawa faedah lah kepada diri mereka daripada mereka duduk di rumah dan hanya menganggur semata-mata. Jangan duduk, tambah pula dengan ekonomi sekarang yang semakin orang kata menyebabkan macam-macam benda, harga barang tersebut menaik dan menyebabkan kos sara hidup sekarang ni semakin meningkat kan. So menyebabkan kebanyakan pelajar memilih untuk bekerja terus saja. Dan jika mereka pada akhirnya memilih untuk sama belajar, ya bagi saya tidak ada masalah sebab zaman sekarang ni kita tak pandang umur dah. If kita nak study, yes, go je study. Yang mana bila-bila masa kita nak sambung, kita sambung lah. Itu pendapat saya. Okey. Kalau macam diorang kerja, diorang buat Foodpanda tu kan, macam mana kalau diorang kena kutuk ke dengan family ke, dengan kawan ke, macam mana? Bagi saya tak ada masalah sebab kita dengan kita punya motif kan, kita nak cari duit, kita nak cari apa orang kata, yalah sari hidup kita kan. So
As long as benda tu membawa kebaikan pada diri kita, so kita biar je orang nak cakap apa pun. Okay, alright. Okay, soalan yang seterusnya. Job market Malaysia tidak seperti 20 tahun yang dahulu. Dulu kalau grad terus kerja eksekutif. Kini terlalu ramai graduate dan bilangan kerja yang sama je. Kes terlalu ramai graduate pilih kerja yang sama. Adakah graduan di Malaysia ini tidak diperlukan lagi sebab katanya oversupply pekerja? Macam mana? Okey, pada pendapat saya, ya, macam betul sebab kebanyakan company sekarang dia mengambil pekerja orang asing, instead pekerja tempatan sendirilah. Dan kebanyakan tempat kerja dekat Malaysia ni juga mereka mencari yang berpengalaman. Okay, so back to the soalan, adakah graduan di Malaysia sekarang ni tidak diperlukan lagi sebab oversupply kan pekerja? So bagi saya statement ni ikut pada situasi jugalah sebab still ada lagi company yang memang nak terima pelajar yang fresh graduate ni. Even zero experience sekalipun, sebab bagi saya motif mereka ni fresh graduate ni lah mereka boleh asah bakat and skill mengikut knowledge pelajar tersebut lah semasa study. Tapi saya perasan kebanyakan pelajar yang dah graduate ni memilih untuk kerja lain dari bidang yang mereka study dahulu. Sebab tak semua course yang kita study ni orang kata peluang pekerjaan tu ada lah kan. And basically gaji jika nak dibandingkan dengan pelajar yang memiliki diploma dan lepasan SPM saja pun lebih kurang sama. Tapi saya percaya masih ada company yang menawarkan pekerjaan dan masih ada lagi peluang pekerjaan di serata Malaysia yang setaraf dengan bidang yang kita pelajari lah. Dan tak semua pekerjaan terletak atas pengalaman dan juga nasib semata-mata. Dan yang penting yang kita belajar as a student tu dah memberi faedah lah pada diri kita. Okay, alright. Jadi soalan yang seterusnya. Banyak tempat kerja kini tidak memerlukan SPM ataupun degree untuk mendapatkan kerja. Asal pandai, buat je kerja. Kalau macam tu tak perlu pun nak pergi kampus. Duduk rumah dan improve skills gunakan internet. Contohnya macam, okay, Cinta bagi orang tu suka design. Jadi dia belajar design ikut kursus online percuma dan kerja. Okay. Ataupun suka bercakap terus join call center dan kalau bercakap semua orang nak ambil kan. Okay, tak pun orang ni suka coding, ambil kursus online. Tak pun lagi satu, kalau skill dah ada dan dapat qualification macam fashion industry certificate ataupun online coding certification, boleh terus maju dan tak perlu ambil hutang PTPTN. Adakah bakat sahaja mencukupi pada zaman kini? Ijazah tersebut hanya sehelai kertas. Macam mana Ain? Okay, baiklah, bagi saya bakat ni one of the rezeki lah yang Tuhan bagi dekat kita and we have to use it dengan sebaiknya, yang mana ia memberi faedah lah pada diri kita juga. Namun saya tak setuju dengan statement sesetengah orang yang mengatakan segulung ijazah ni hanyalah sehelai kertas mata-mata. Sebab saya rasa bakat ni if kita tak ada, orang kata kita tak berapa nak mahir sangat gunakannya, kira kata tak ada pengetahuan sangat dan skill. Macam contohlah, someone ni memang ada bakat dalam menjahit. Tapi orang kata tak berapa mahir sangat dengan semua jenis sulaman dalam bidang ni. So dekat sini orang kata sia-sialah bakat tu kita tak asah dan kita tambahkan lagi pengetahuan dalam bidang ni dekat universiti or any institusi yang menawarkan bidang macam ni. And tak semua orang yang ada bakat dalam sesuatu bidang akan suka lah atau minat dengan bidang tersebut. Contohnya someone tu ada bakat dalam menjahit tapi dia tak berapa minat. Dia more minat bidang masakan seperti kulinari. Jadi dekat sini dia boleh ambil inisiatif dengan sambung belajar dari diploma sehingga mendapat segulung ijazah yang mana dalam proses tu dia bukan hanya improve skill di dalam kulinari semata-mata, but dia juga dapat ilmu pengetahuan lebih mendalam dalam bidang ni. So pada masa yang sama, dalam proses dia study ni dia dapat berkongsi pendapat tau and bekerjasama dengan classmate ataupun groupmate dia. Dan dia juga boleh berjumpa dengan someone yang berpengalaman serta berpengetahuan dalam bidang ni di universiti iaitu pensyarah. Jadi kita dapat lihatlah yang mana segulung ijazah ni bukan hanyalah sehelai kertas mata-mata tetapi bermakna bagi mereka yang mana memilih untuk yang mana
memilih untuk mengasah atau memahirkan lagi bakat dan juga menambahkan pengetahuan mereka dalam bidang yang mereka suka atau minat. Okay, alright. Panjang lebarnya jawapan dia tu. Okay, sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, beri ruang kepada saya untuk memberi sedikit iklan dekat sini. Boleh ke Ain? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, untuk kepada semua yang ingin mengikuti kami dengan cerita yang tengah hangat sekarang di media sosial, jangan lupa like page Facebook, Twitter, Instagram and subscribe channel YouTube kami, My Campus Radio TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Okey, alright. Adakah Ain dengan saya lagi ni? Ada. Masih lagi. Okey, tak tidur Tak. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, dalam situasi ini pihak kerajaan pun harus dipersalahkan sebab membenarkan semua jenis orang buka pelbagai jenis institusi ikut suka je. Tapi rata-rata ada kolej-kolej yang graduannya enggan diambil oleh pihak swasta. So yang buat salah sini adalah kementerian dan agensi memberi tauliah. Kalau kerajaan tak benarkan institusi ini memberi sijil diploma ijazah yang tidak bernilai, tidak dihormati oleh pasaran. Tak mengejutkanlah ramai orang muda mengelak pelajaran tinggi. Mereka rasa tak berbaloi. Mereka dengar khabar dari kawan-kawan dan ahli-ahli keluarga, so mereka elak. Okey, adakah kerajaan patut disalahkan dekat sini? Macam mana Ain? Bagi saya betul, saya setuju. Sebab dalam isu ni, pihak kerajaan juga harus dipersalahkan dan mereka juga perlu mengambil tindakan yang sewajarnya. Seperti yang DJ Cita cakap tadi, pihak kerajaan sekarang dengan mudah membenarkan ramai orang dekat luar sana untuk membuka pelbagai jenis institusi, tapi pada akhirnya ada studi yang tidak diambil oleh kolej-kolej seperti pihak swasta. So dekat sini maka teranglah lagi bersuluh yang pihak sewajarnya hendaklah membuat tindakan yang munasabah supaya pelajar-pelajar dekat luar sana tak tertindaslah seperti ini. Justru pihak kerajaan seharusnya tidak membenarkan semua institusi ini memberi sijil, diploma dan juga ijazah yang tidak bernilai, yang mana ianya sudah pasti tidak dihormatilah oleh pasaran. Perkara ini supaya dapat mengelak ramai orang muda memilih untuk tidak menyambung pelajaran yang lebih tinggi, sebab saya percaya mereka ini tidak memilih untuk sambung belajar kerana mereka dapati daripada cakap-cakap orang yang sambung belajar ni hanyalah membuang masa semata-mata. Maka saya berharap juga pihak kerajaan dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dalam mengatasi masalah ini yang mana ia boleh memberi kesan yang negatif lah kepada orang muda di luar sana. Okay, alright. Soalan yang seterusnya. Apa salah nak dapatkan karier melalui kerja terus lepas sekolah menengah? Ini adalah pilihan yang wujud di negara-negara lain pun. Dapatkan latihan terus di tempat kerja, tak perlu pun ke Menara Gading dahulu. Adakah ni good plan ni? Is it a good plan? Adakah Ain setuju atau tidak? Macam mana? Bagi saya setuju sebab kalau ada rata-rata lah pelajar dekat luar sana yang mana mereka memilih untuk dapatkan latihan terus dekat tempat kerja dan tidak perlu ke Menara Gading dahulu kerana dari sini kita boleh naik pangkat mengikut pengalaman yang kita telah perolehi sepanjang kita bekerja dan melakukan latihan di tempat kerja kita tersebut. Tambahan pula jika kita belajar di universiti kebanyakannya adalah teori. Jika nak dibandingkan dengan praktikal dengan zaman sekarang, kebanyakan tempat kerja ni dia mencari pekerja yang mahir, praktik untuk melakukan sesuatu perkara seperti memasak, menjahit dan sebagainya lah. Pilihan ini juga tidak ada salahnya bagi mereka di luar sana yang lebih suka melakukan perkara ke arah fizikal ataupun praktikal instead tadi perkara teori. Malah mereka juga diberi gaji dan ia memberi impak yang positif lah kepada mereka yang ingin terus mencari rezeki ataupun duit. Okay, alright. Soalan yang seterusnya, mungkin situasi ini menyebabkan pandemik yang berlaku. Contohnya dari 2020 ke 2022, ramai pelajar terpaksa belajar dari rumah, satu rumah guna satu smartphone nak belajar. Mungkin pengalaman perit sepanjang
pandemik, khususnya kesukaran untuk belajar dari smartphone kecil dan murah, membuatkan ramai belia dari B40 mual dengan sekolah dan proses pembelajaran. Mereka nak keluar dari sistem ini secepat mungkin, hilang nafsu untuk belajar. Adakah belajar secara atas talian itu menjadi antara faktor pelajar tak nak sambung belajar? Macam mana Ain? Bagi saya ada betulnya, di mana pelajar sekarang belajar semakin dibiasakan dengan belajar atas talian membuatkan mereka malas untuk belajar dengan keadaan pembelajaran yang fizikal lah, seperti pergi ke kelas, jumpa kelasmate yang lain dan sebagainya. Sebab jika atas talian, pelajar hanya duduk di rumah dan tidak perlu mandi ataupun bersiap-siap lah terus pergi ke kelas. Mereka hanya perlu duduk di depan layar smartphone mereka ataupun laptop, maka mereka dah dikira hadir ke kelas secara atas talian sahaja. Tambahan juga bagi saya, mereka ni mungkin sesetengahnya tidak dapat untuk commit the situation yang perlu berjumpa orang ramai ataupun kenal dengan orang baru ataupun buat kawan baru lah kiranya. Jadi dekat sini saya dapat simpulkan yang belajar atas talian ni mungkin menjadi salah satu faktor lah sesetengah pelajar dia memilih untuk tidak menyambungkan pelajaran di universiti kerana pada era sekarang yang mana kita telah bebas dari penularan COVID-19, semua jenis bentuk pembelajaran sekarang akan berjalan seperti biasalah iaitu secara fizikal. Namun jika dibiasakan dengan pembelajaran atas talian ni, perkara ini dapat memberi impak yang negatif lah. Kerana kadang capaian internet tu tak selalu laju ataupun pantas, dan apabila kita belajar secara fizikal ni, kita dapat membiasakan diri kita dengan keadaan sosial lah, orang kata, seperti bertanyakan pendapat dengan classmate yang lain, dapat melakukan kerja kumpulan bersama-sama secara bersemuka, yang mana perkara ini akan mempengaruhi persekitaran kita apabila kita bekerja nanti, yang mana bila bekerja nanti kita kena bekerjasama, berkomunikasi, dan dua benda ni adalah kunci utama lah untuk kita mendapatkan dan melakukan sesuatu pekerjaan nanti. Jadi saya berharap pelajar di luar sana bukalah mata dan sedarlah bahawasanya keselesaan anda untuk melakukan kelas secara atas talian ni juga boleh berimpak yang tidak bagus lah pada diri kita. Dan sambung belajar ni sudah pasti pada akhirnya akan membawa kegembiraan, masa depan yang cerah, serta impak yang positif lah dalam hidup kita pada masa yang akan datang. Okay, alright. Saya nak tanyalah sikit dekat Ain, boleh ke? Boleh. Okay, dengan berkenaan dengan soalan tadi lah kan, belajar online lah kan. Okay, macam Ain sendiri lecturer kan sometimes ada cancel kelas, lepas tu buat kelas online. Macam Ain sendiri, Ain suka tak? Kalau jawapan jujur sebagai seorang pelajar, siapa je tak suka kan, betul tak? Sebab kita kadang-kadang kalau kelas pagi kan, kalau dapat cancel lah memang happy lah sebab dia tak mengganggu tidur kita ke kan. So kita boleh pada masa yang sama kita boleh buat assignment lain ke. Ya ke? Betul ke? Ke tidur? Betul. Tidur waktu kelas? Kan? Nanti kena tegur pula dengan lecturer kalau kita tidur. Tapi pernah buat tak? Mungkin pernah. Okay, lagi satu soalan Cinta nak tanya Ain. Okay, macam Ain sendiri, Ain nak sambung tak selepas habis diploma ni? Ke nak terus kerja ke macam mana? Kalau ikutkan sambung. Sebab kita pun ada, macam saya cakap, mesti ada bidang yang kita minat kan. So saya fikir saya nak sambung sampai degree. Tapi pada masa sama sebab keadaan ekonomi kan, so mungkin kalau intern nanti kerja tu okey saya pilih untuk kerja dulu. Lepas dah okey, kita punya ekonomi kita okey, saya pilih untuk sambung belajar balik. Macam tu. Okay, alright. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung show untuk topik kita pada hari ini mengenai Skip Campus Terus Belajar, iaitu trend lepasan SPM. Terima kasih diucapkan kepada Ain atas kesudian anda dalam segmen soal menyoal dan memberi pendapat. Terima kasih. Okay. Semoga kita berjumpa lagi di hari yang akan datang. Saya DJ Cinta, hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye. Assalamualaikum. Wassalam. Bye-bye.